Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Haji Syarkawi ya. Saya fikir dalam seminggu dua ni ramai yang bercakap tentang persidangan yang sehari dan kemudiannya persidangan tanpa perbahasan langsung ya. Tapi saya menyatakan bahawa saya berpendirian bahawa ia adalah mengikut aturan undang-undang, terutamanya dalam perkara peraturan 14 kepada peraturan-peraturan mesyuarat Dewan Rakyat yang menyatakan bahawa pada setiap sesi untuk dimulakan parlimen ni dia ada 3 perkara yang kita perlu faham dalam konteks perbincangan atau persidangan. Pertama, kita panggil sesi. Biasanya dalam 5 tahun tu kita ada lebih kurang 5 atau 6 sesi lah. Dan dalam setiap sesi tu dia ada beberapa mesyuarat. Dalam mesyuarat tu dia ada persidangan. Jadi pada hari ini ia merupakan mesyuarat pertama pada sesi yang ketiga. Jadi di sini saya fikir apa yang perlu kita faham ialah peraturan 14 yang mana dalam perjalanan persidangan itu ia dimulakan dengan doa dan kemudiannya dengan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Dan ini adalah suatu yang pelik lah pada orang nampak seperti pelik ya, kerana tidak ada perbincangan. Tapi sebelum ini pun pada hari pertama ini tidaklah dibincangkan terus atau dibahaskan terus titah tuanku. Biasanya dia ada selang sehari atau 2 hari selepas itu terus dibincangkan titah tuanku. Tapi yang saya faham pada kali ini ialah titah tuanku dibuat pada hari ini dan perbahasannya akan dibuat pada selang masa yang agak lama berbanding sebelum ini. Tapi juga satu silap faham kalau kita kata titah tuanku itu tidak dibahaskan langsung. Ia cumanya masa itu dipanjangkan sedikit dari mengambil kira keadaan COVID-19. Mungkin dari segi keselamatan kesihatan awam itu dijaga, mahu dijaga. Sebabnya perbahasan-perbahasan itu boleh berlaku dan tidak dinyatakan tempoh masa dalam undang-undang ni, sama ada Perlembagaan Persekutuan atau peraturan mesyuarat itu tidak menyatakan tempoh masa. Dia adalah bergantung kepada speaker ataupun yang berhormat yang di-Pertua Dewan yang mempunyai kuasa menentukan bila akan dibahaskan, berapa hari akan dibahaskan, walaupun tarikh-tarikhnya mungkin ditetapkan oleh pihak Ketua Majlis atau Perdana Menteri. Yang ditegaskan oleh Yang Berhormat Speaker dalam beberapa media, siaran media yang dikeluarkan oleh Parlimen, ia menyatakan ini adalah mesyuarat pertama. Yang mesyuarat pertama adalah lazim untuk mendengar titah tuanku tanpa perbahasan. Itu yang saya sebutkan tadi. Bila tidak dibahaskan, bukannya tidak dibahaskan langsung. Masa tu disenggangkan. Jadi kalaupun tidak dibahaskan, sememangnya ia telah menepati peraturan. Dari segi formalitinya, apabila tuanku menyampaikan titah diraja untuk pembukaan Dewan, itu maksudnya Parlimen telah dibuka, telah pemasyhuran atau pengisytiharan telah dibuat oleh tuanku bahawa Parlimen sekarang sedang bersidang walaupun tidak ada mesyuarat. Jadi berbezanya ialah kalau tuanku tidak hadir, tidak buat summon tidak memanggil Parlimen, maknanya Parlimen itu tidak bersidang. Sekarang ini ia bersidang tetapi ia dalam sidang, dalam sesi tapi tidak bermesyuarat, dan mesyuarat pertama sahaja yang telah berlaku pada hari ini. Saya membaca usul-usul, cadangan-cadangan usul yang melalui siaran media yang dikeluarkan oleh Parlimen ataupun Yang Berhormat Speaker ya. Yang kita maklum bahawa usul undi tidak percaya telah diterima dari Langkawi oleh Yang Berhormat Speaker. Dan ada cadangan juga dari Batu Sapi untuk memanjangkan tempoh dari 1 hari kepada 8 hari. Jadi di sini kita perlu maklum bahawa apabila suatu usul itu diterima, memanglah pihak yang menghantar usul itu mahu ia dibincangkan secara langsung, tetapi ia terserah kepada budi bicara dengan mengambil kira kepentingan masyarakat. Okey, apakah kepentingan tu? Public interest tu. Siapakah yang menentukan public interest? Okey, kalau kita lihat kepada peraturan 14, agenda-agenda itu ditentukan oleh Majlis Mesyuarat. Tapi sebelum menentukan agenda, ia adalah kuasa Yang Berhormat Speaker. Apabila Speaker menentukan
tidak meletakkan usul undi tidak percaya sebagai salah satu daripada agenda hari ini, maka pada saya ia juga tidak bercanggah dengan undang-undang. Walaupun orang bercakap tentang sekiranya tidak dibawa usul itu, ia tidak ada demokrasi. Saya fikir demokrasi sebenarnya telah berlaku apabila speaker telah menerima usul tersebut. Jadi kita lihat juga dahulu, maknanya semua orang atau semua ahli parlimen berhak menghantar cadangan usul dan speaker berhak untuk menerima atau menolak usul. Itu juga adalah demokrasi. Sekiranya suatu usul itu diterima, tidak semestinya ia dibahaskan pada hari itu juga, kerana agenda-agenda kerajaan biasanya diletakkan teratas, terutamanya apabila kita membaca peraturan 15 kepada peraturan mesyuarat. Biasanya kerajaan akan pada pertimbangan kerajaan akan menentukan perkara-perkara yang penting bagi kerajaan untuk diselesaikan terlebih dahulu. Ya betul, jadi pihak yang menghantar usul atau cadangan usul undi tidak percaya itu sudah tentu mengatakan urusan mereka adalah penting. Tetapi dalam sistem demokrasi kita ini, keistimewaan atau privilege itu diberikan oleh kepada pihak kerajaan oleh undang-undang. Maknanya peraturan menyatakan bahawa kerajaan mempunyai asas pertimbangannya untuk dimaklumkan kepada Dewan Rakyat atau kepada speaker Dewan Rakyat melalui setiausaha Dewan Rakyat. Jadi di sinilah kita kena perlu faham dalam sebuah negara demokrasi. Saya fikir kita telah mengamalkan demokrasi apabila speaker menerima dan menyatakan bahawa ia selaras dengan peraturan 27 dalam braket 3 contohnya. So, jadi itu adalah suatu yang mengamalkan demokrasi. Dan apabila diterima, ia tidak semestinya terus langsung dibincangkan. Jadi itu bergantunglah kepada Dewan Rakyat nanti sama ada akan meletakkan itu dalam agenda. Dan biasanya kalau pengalaman kita dulu kan, seorang ahli parlimen dari Marang contohnya telah telah mengangkat suatu usul untuk pindaan suatu undang-undang, dan itu pun tidak habis dibincangkan kan. Jadi macam tidak semestinya setiap usul tu dibincangkan. Jadi walaupun begitu, mungkin orang fikir usul undi tidak percaya ini lebih penting daripada suatu akta. Tapi kalau kita lihat undang-undang, memanglah itulah privilege atau keistimewaan yang diberikan kepada kerajaan. Sebenarnya saya juga harus jujur bercakap bahawa ramai orang juga menyatakan, adalah segelintir juga yang menyatakan PKPB ini telah dilonggarkan. PKB ini telah PKPB. Dia ada bersyarat tadi telah dilonggarkan. Kenapa ia tidak boleh berlaku di parlimen, ya? Tapi saya melihat justifikasinya ialah apa yang ada di parlimen itu, apa yang berlaku itu mungkin berbeza daripada keadaan-keadaan lain, dan mengambil kira dan saya juga melihat kepada Akta 342 tentang kuasa menteri. Bagaimana menteri mempunyai kuasa untuk menentukan sama ada patut atau tidak patut suatu perbincangan itu dilangsungkan dan berpanjangan, ya. Walau apapun, saya nampak sebagai seorang pelajar undang-undang, saya nampak apabila undang-undang membenarkan dan formaliti itu telah berlangsung dan berdasarkan kepada undang-undang, pada saya kita harus menghormati apa yang telah diputuskan. Kerana seperti juga kerajaan-kerajaan lain, certain privilege atau keistimewaan itu diberikan kepada kerajaan, dan juga sebenarnya di parlimen ni dia adalah satu urusan yang sangat bergantung kepada keputusan Yang Berhormat Speaker. Boleh kita katakan Speaker juga mempunyai suatu kuasa yang mutlak. Tapi dalam konteks perkara 55 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong dari semasa ke semasa boleh memanggil dan memasyhurkan persidangan Dewan. Jadi kalau tuanku menyatakan bahawa oleh kerana tuanku berpendirian dalam keadaan pandemik begini, kita perlu mengadakan dalam masa atau tempoh yang terhad untuk perbincangan atau persidangan parlimen, pada saya fikir itu adalah suatu ketentuan yang perlu kita taati dan kita hormati. Saya fikir istilah penggunaan kerajaan pintu belakang itu adalah satu propaganda politik. Sebab kenapa saya mengatakan begitu?
Sebab saya menerima tafsiran saya kepada kuasa yang di-Pertuan Agong. Apabila seorang Perdana Menteri meletakkan jawatan, maka berlakunya kekosongan dalam Jemaah Menteri. Dia bukan sahaja jawatan Perdana Menteri, kekosongan Jemaah Menteri. Jadi sebagai ketua negara, Tuanku telah diberikan kuasa oleh perlembagaan untuk menentukan siapakah yang mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan. Jadi di sini itulah yang senario yang berlaku pada 24, 25 hari bulan macam tu, Februari lepas. Jadi apabila mantan Perdana Menteri meletakkan jawatan, maka terbubarlah Jemaah Menteri. Jadi sebagai seorang ketua negara, baginda harus memikirkan negara ini perlukan ketua kerajaan. Jadi siapakah yang melantik ketua kerajaan? Apabila kita melihat pada perkara 43 fasal 2, ia sudah tentu Perdana Menteri itu dilantik oleh ketua negara. Ketua kerajaan itu dilantik oleh ketua negara. Dan kuasa yang ada kepada ketua negara, iaitu yang di-Pertuan Agong, adalah kuasa budi bicara. Dan sangat jelas dalam perkara 43 dalam fasal 2 itu menyatakan bahawa yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara untuk menentukan seseorang yang pada pandangan baginda, pada hemat baginda, mungkin pada masa itu mempunyai kepercayaan majoriti. Mungkin mempunyai kepercayaan majoriti. Kalau seseorang mempersoalkan bahawa pada masa Perdana Menteri ke-8 yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah itu, beliau tidak mempunyai kepercayaan majoriti. Pada saya ini adalah satu persoalan, satu kata-kata atau kenyataan yang mempersoalkan budi bicara Tuanku. Pada awal titah Tuanku pagi tadi, baginda menyatakan tentang keadaan-keadaan yang mana baginda telah cuba melakukan dan sebenarnya telah melakukan dengan cara yang bijaksana dan bitara untuk menentukan siapa yang mempunyai kepercayaan majoriti. Baginda telah memberi ruang yang agak luas kepada parti-parti politik dan baginda telah sampai kepada satu keputusan bahawa baginda percaya bahawa seseorang itu dan baginda perkenan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengambil tampuk kerajaan. Jadi di sini pada masa baginda membuat keputusan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mempunyai kepercayaan majoriti itu ialah mungkin pada khidmat baginda, dan saya fikir ini tidak boleh dipersoalkan. Tapi kalau seseorang mahu memfailkan atau membawa usul ataupun cadangan usul undi tidak percaya, saya tidak katakan itu bercanggah dengan undang-undang. Itu adalah hak setiap orang ahli Dewan Rakyat untuk membawa cadangan usul, dan itulah demokrasi. Tetapi sekiranya mempersoalkan pada masa Tuanku memutuskan bahawa seseorang ahli dewan itu mempunyai kepercayaan majoriti, dan itu pada saya mempersoalkan budi bicara Tuanku. Saya sebenarnya sudah mengagak beberapa buah negeri mungkin terkesan juga apabila berlakunya pertukaran kerajaan di peringkat persekutuan, kerana apabila ahli-ahli parti politik atau ahli-ahli dewan negeri itu berbeza parti politik, walaupun kadang mereka dalam satu parti politik tapi sokongannya berbeza. Di Kedah seperti juga di beberapa buah negeri yang lain sebelum ini seperti Perak, Johor, Melaka, ini adalah negeri-negeri yang terkesan daripada perubahan parti pemerintahan di peringkat persekutuan. Jadi pada saya itu adalah suatu yang telah dijangka kerana semasa pembentukan kerajaan pada tahun 2018 hari itu pun persoalan tentang hanya 2 kerusi atau 1 kerusi saja yang berbeza. Kalau di Kedah ni dalam 2 kerusi. Jadi di sini saya nampak mungkin Kedah ini berbeza sedikit dari negeri lain dalam konteks kancah politik itu, apabila menteri besarnya juga pada kali kedua telah tidak lagi menjadi menteri besar. Walaupun percaturan politik itu, sebab saya bukan penganalisis politik, tapi dari segi undang-undang kita sangat jelas apabila suatu
parti itu telah kehilangan sokongan, maka parti itu tidak menjadi majoriti dalam Dewan, dan pada adatnya seseorang Menteri Besar yang telah hilang kepercayaan majoriti itu akan meletakkan jawatan. Sebenarnya kalau ikut undang-undang ada dua pilihan. Apabila seorang Menteri Besar merasakan dirinya telah hilang kepercayaan, beliau sama ada boleh meletakkan jawatan atau memohon kepada Sultan Bagi Negeri untuk membubarkan Dewan. Tapi nampaknya di Kedah Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah meletakkan jawatan. Dan ini memberi kesan bahawa tumpasnya Majlis Mesyuarat Negeri dan telah juga diangkat Menteri Besar yang baru dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan. Ya, respon saya ialah kita merujuk kepada perkara 52 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa sekiranya seseorang ahli dewan itu tidak hadir pada mesyuarat Dewan Rakyat dalam masa 6 bulan, maka beliau hendaklah dikatakan kosong kursinya. Jadi sekarang ni 6 bulan dari 5 hari bulan 12 sehingga 5 hari bulan Jun, dan kalau tidak datang pada hari ini, persidangan hari ini, persoalan yang dikemukakan tadi, adakah akan hilang kelayakan? Pada saya sebenarnya kalau dari 5 Jun sampai ke 5 bulan 12 sampai pada 5 Jun tu 6 bulan Parlimen tidak bersidang. Jadi beliau tidak perlu hadir. Jadi kalau kita semasa Parlimen bersidang dalam masa 6 bulan dia tidak hadir, maka pada saya, ini tafsiran saya, dan beliau hendaklah dikatakan hilang kerusi itu. Tapi yang ni dari bulan 12 sampai ke bulan 5 ni hari inilah baru bersidang. Jadi tak adalah dia nak datang ke Parlimen kalau tak bersidang kan. Betul. Jadi kita tunggu 6 bulan selepas ini. Sebagai rakyat Malaysia, saya secara peribadi menjunjung kasih kepada ingatan tuanku kepada semua pihak. Tuanku memperingatkan kepada orang-orang politik, terutamanya ahli-ahli Dewan Rakyat, supaya tidak lagi membawa keadaan seperti mana yang berlaku sebelum ini dan memanjangkan keadaan politik yang tidak stabil. Sebagai ketua negara, kita boleh baca jiwa Bawah Duli bahawa baginda tidak selesa dengan keadaan politik yang tidak stabil. Sekiranya boleh, seperti baginda nyatakan bahawa tumpukan kepada kepentingan rakyat, terutamanya dalam keadaan semasa yang mana keadaan kesihatan awam dan juga keadaan ekonomi adalah suatu yang lebih mencabar. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam menjaga kedudukan kemakmuran rakyat ini, terutamanya wakil-wakil rakyat, tidak semestinya wakil rakyat daripada parti kerajaan, tapi setiap wakil rakyat hendaklah turun ke angkor umbi dan melihat keadaan rakyat itu sendiri, dan sekiranya mereka daripada parti pembangkang hendaklah juga memastikan bahawa menjadi pengimbang kepada kerajaan, supaya kerajaan melaksanakan tanggungjawab. Saya fikir inilah peringatan yang sangat penting. Tidak perlu lagi orang politik, walaupun ini lebih mudah saya bercakap berbanding orang politik melakukannya, tapi bercakap sebagai warga negara, sebagai rakyat. Kita kadang-kadang merasa lelah, penat dan letih dengan berlaku keadaan politik. Kita merasakan bahawa mana-mana kerajaan yang memerintah itu, terutamanya keadaan sekarang ini, kita perlukan kemakmuran ekonomi dan kita perlukan kesihatan yang lebih baik untuk kelangsungan negara, bukan saja kelangsungan individu, tapi ia adalah kelangsungan kedaulatan negara kita. Sebenarnya saya juga sama juga dengan Haji Syarkawi, melihat apabila tuanku mengajak ke semua ahli dewan bangun dan memberikan standing ovation, tepukan gemuruh kepada frontliners. Sebenarnya sehari sebelum persidangan kemarin, saya mengharapkan tuanku, dalam titah tuanku nanti akan mengucapkan terima kasih kepada frontliners. Sebenarnya saya telah membuat kenyataan supaya kita berasa bahawa kita, pada saya sendiri, saya boleh rasakan apa yang tuanku rasa sebagai warga negara, baginda sebagai ketua negara. Kita merasakan bahawa pengorbanan yang dilakukan oleh penjawat awam, terutamanya frontliners ini, para doktor di kementerian dan juga para sukarelawan, juga NGO, mereka membuat kerja-kerja sosial yang membantu
kemakmuran ataupun keselamatan kesihatan awam ini adalah tiada tolok banding perjuangan mereka, dan kita sebagai rakyat Malaysia amat terhutang budi, apatah lagi tuanku sebagai ketua negara. Saya harus kongsi perasaan saya. Sebenarnya keadaan panas politik sejak bermula, saya fikir bukan 2018, sejak pilihan raya 2008 bara itu sudah mula kita terasa bahangnya. Dan selepas pilihan raya 2018 banyak persoalan-persoalan yang ditimbulkan, kita juga merasa tidak selesa. Saya fikir ramai rakyat Malaysia merasa tidak selesa dalam keadaan itu. Tapi apabila berlakunya pertukaran kerajaan pada 29 bermula daripada 24 sampai 29 sehinggalah angkat sumpah pada awal Mei, rakyat mengharapkan supaya tenang suasananya. Dan pada ketika itu berlakunya juga COVID-19 ini. Sebenarnya pada saya, kerajaan yang mengambil alih pentadbiran negara ini menghadapi cabaran yang sangat besar. Betul. Dan saya nampak Kerajaan Pakatan Perikatan Nasional yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah meredakan suasana. Dan nampak dengan karakternya mungkin, dan juga dengan package-package yang dimasyhurkan, yang diumumkan kepada rakyat, dan juga beberapa kemudahan yang diberikan kepada rakyat seperti moratorium, KWSP dan bermacam-macam lagi. Saya nampak dari segi karakter, dari segi tindakan, dan dari segi kesatuan dalam jemaah menteri. Walaupun memang kita nampak ada sedikit ketidakselesaan sebab kerajaan itu baru saja terbentuk. Dan walau apapun, saya nampak secara peribadi, saya perhatian bahawa rakyat selesa dengan keadaan ini. Saya tidak ada kajian yang betul-betul, tapi saya meneliti kenyataan-kenyataan netizen di media-media sosial. Saya nampak itulah antara, saya setuju, maknanya itulah antara kata-kata, jika dibiarkan lebih lama tiada persidangan, mungkin Perdana Menteri akan lebih mendapat keyakinan daripada rakyat. Di sini saya nampak kita tidak boleh menyatakan bahawa kita perlu tukar kerajaan hanya kerana popularitinya meninggi. Dan saya fikir inilah hakikat dalam permainan politik yang perlu diterima oleh semua ahli politik. Saya fikir itu juga disumbangkan oleh pengalaman yang lama dalam pentadbiran negara. Peranan beliau sebagai Menteri Pelajaran contohnya dahulu, kata pengalaman itu mempengaruhi selain daripada karakter peribadi itu sendiri mungkin. Jadi secara umumnya saya nampak sumbangan yang diberikan oleh beliau sebagai Amat Berhormat Perdana Menteri disenangi bukan sahaja kerana karakter dan pengalaman, dan COVID-19 ini adalah seperti yang saya sebut tadi, adalah cabaran yang besar. Bagaimana beliau telah berjaya menyutralkan keadaan, maksudnya menyeragamkan antara kenyataan-kenyataan yang dibuat dan meletakkan penuh kepercayaan kepada agensi-agensi kerajaan. Saya tersentuh antara satu kenyataan yang dibuat oleh Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa atas nasihat Majlis Keselamatan Negara, beliau menyatakan bahawa atas nasihat Majlis Keselamatan Negara dan atas nasihat Kementerian Kesihatan, dan ini sebenarnya sangat-sangat penting pada saya kerana pengiktirafan yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada penjawat awam, memberi kepercayaan kepada rakyat atau penjawat awam ini menentukan apakah tindakan yang perlu diambil oleh kerajaan. Dan saya gembira kerana kerajaan mendengar nasihat-nasihat yang diberikan oleh para penjawat awam yang